Boleh? Okey. Kita masuk kepada topik kita pada hari ini, baru masuk topik, iaitu kepada dinamik pasaran. Apa yang dimaksudkan dengan dinamik pasaran? Yang tadi itu. Yang tadi itu. Dinamik pasaran adalah memahami kepada kaitan macam mana pergerakan instrumen-instrumen dalam pasaran mempengaruhi antara satu sama lain. Okey? Apa yang kita buat adalah kita melihat market ni sebagai satu. The concept of one market. Bang, contoh NU. Kalau dia break low, ada incomplete sequence ke bawah. NU incomplete sequence ke bawah. Kalau NU incomplete sequence ke bawah, kita nak kata NU jatuh lagi, dollar index tu kena break ke atas. Faham ni? NU. Kalau NU break ke bawah, saya tak akan masuk dia pada sekarang. NU saya nak long daripada bawah sana. NZD US dollar. Ni Kalau dia break ke bawah, kalau ini break ke bawah, ni break ke bawah. Kalau dia break ke bawah dalam 5 wave, anda boleh, kalau dia break ke bawah dalam 5 wave, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dapat. Kalau dia break ke bawah ni, kalau dia break ke bawah macam ni, kalau dia 5 wave, anda boleh short kalau intraday daripada sini. Tapi anda tahu anda sedang lawan trend yang besar. Faham tak? Anda sedang lawan trend yang besar. Ni trend dia yang besar. Ini correction. Ini correction. Ini 5 wave. Faham tak? Sini 5 wave, kita sedang tunggu 3 wave. Jadi ini kita sedang trade correction. Jadi kalau anda nak trade breakout ini, untuk intraday boleh. Kalau dia breakout 5 wave, Munir, daripada ni, breakout 5 wave. Kalau dia breakout 5 wave. Kalau ini berlaku, dollar index tadi, B dia dah habis. X ni kat sini. Syarat dia breakout 5 wave, ada incomplete sequence, ada apa? Sequence dia daripada sini, Munir. Daripada sini. Daripada sini. Ini sequence dia. Itu turutan dia. Jadi kalau dia 5 wave, satu macam dia dah tahu satu kan. Tengok RSI dia kan. RSI dia tak ada buat macam sekarang. Dia turun, cantik, turun. Alah. Dia dalam satu kampung. Ni dalam satu kampung. Dia turun. Lepas tu dia berakhir dengan divergence. Tu dia naik balik. Itu kalau dia breakout dia, then anda boleh short dia daripada situ. Yes. Anda sedang lawan trend, tapi ada setup. Macam DEX lah. Anda sedang lawan trend. Dia tak habis lagi correction. Dia bukan lawan trend. Dia sebab yang lain-lain tu nampak macam akan melakukan correction yang besar. Tapi DEX leading. Jadi bila anda intraday, anda akan ambil yang awal. Kalau dia pergi, anda untung banyak. Kalau dia loss, anda loss 1R. Itu trading intraday. Wassalam sini. Wassalam, Limun. Faham? Yes, exactly. Dia boleh truncate. Dia boleh habis sini. Dia boleh habis dalam kawasan ini. Tu bahayanya dengan trading correction. Tapi trend anda akan cuba ikut. Sebabnya trend anda tak tahu dia habis kat mana. Okey, jadi kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada dinamik pasaran tadi. Dinamik pasaran. Basic dia adalah kepada benda ni. Ini je basic dia. Kepada incomplete sequence dan momentum sequence. Basic dia benda ni je.
Apa yang kita cuba buat adalah memahami perkaitan di antara bagaimana pergerakan instrumen-instrumen US dollar, pergerakan instrumen-instrumen Japanese yen dan pergerakan instrumen dalam indeks equity, iaitu structure, momentum dan anda dah nampak faktor time. Faktor time. 3 yang ada dalam 3711 time, iaitu yang pertama tadi anda dah nampak pasal structure. Siapa yang ada buat semalam kepada indeks? Ada tak siapa yang dah ada buat semalam indeks? Homework semalam. Kita tengok SPX, S&P 500. Okey. Macam-macam conteng tu. Okey. S&P 500 Kesemuanya ingat, saya dah suruh anda tengok kepada struktur sejak daripada March. Sejak daripada March kan? Kalau kita tengok daripada March dan kita lihat kepada RSI dia, anda nampak tak RSI dia reset kawasan ni? Jadi apa yang anda buat, ini adalah tempat pertama anda tarik Fibo. Ini tempat pertama yang anda tarik Fibo. Tak kisah apa dia punya ni. Jadi kita tahu untuk indeks ni dia tak lengkap lagi. Maksudnya tak sampai lagi equal leg dia. Mana ni? Dia tak sampai lagi. Ini adalah kawasan equal leg dia. Ini adalah untuk S&P 500. Okey. Ini S&P 500. Kita ambil lah banyak-banyak. Ini SPX. Mana SPX kita lukis tadi? Ni. Okey. Okey, kita ambil satu-satu lah. Lain kali tak payah saya update chart. Kita tunggu siapa-siapa yang dah faham benda ni. Yang macam ni lah anda lukis kan. Sini anda cuba buat dia sebagai satu structure. Sini adalah correction kawasan ni. Lepas tu anda buatlah satu structure lain. Selagi dia tak sampai situ, any pullback ada tolong. Itu je. Aisyah. Okey, Aisyah dah buat Anda nampak tak benda-benda ni Aisyah? Okey, kita tengok. Ni SPX. Ini adalah apa? Dow Jones. Dow Jones. Ni Dow Jones. Okey, chart daily kan. Tak kisah daily ke apa ke sama. Okey, ini yang March kan. Anda nampak kat sini? Lepas tu ada tengok indikator. Indikator. Okey, reset. Benda sama. Lepas tu ada tariklah Fibo. Tarik Fibo. Ni buku Fibo dia. Saya ambil screenshot. Tak payah tengok muka saya. Mana dia? Macam mana ni? Macam ni. Nampak tak buku dia? Ni. Baca buku ni. Dah. Boleh? Okey. Tarik Fibo. Daripada bawah ni ke atas dan paling bawah ni. Tak kisah mana-mana dalam ni. Jadi dalam ni ada lukislah satu. Anda cuba jadikan dia sebagai satu. Ini dua. Ingat tak apa yang kita cara untuk tentukan fraktal? Topik awal bulan ni, kan? Okey. Jadi kita tahu untuk ini pun dia tak cecah lagi. Tak habis lagi. Selagi dia tak habis, tak sampai tempat ni, kita akan cari untuk long. Faham? Kalau ada pullback dia, ada incomplete sequence dalam time frame kecil, ada cari long. Itu je. Boleh Syah? Dow Jones. Okey, Dow Jones. Nampak? Dia punya ni. Jadi kita tahu untuk indeks ada ke atas. Apa lagi ni? Nasdaq. US Nasdaq. Kita ambil Nasdaq lah. Nasdaq 100. Okey, Nasdaq 100. Macam mana nak? Ni. Okey, Nasdaq. March 2020. Yang sama. Tarik Fibo tak sampai lagi. Tak sampai lagi ke atas. Tak sampai lagi. Yang ini. Equal leg.
Selagi dia tak sampai, maksudnya dalam satu struktur, ingat, bila kita katakan itu ke atas, satu struktur tu adalah 5 wave. Jadi, kita dah dapat 1, 2. The idea is, kawasan sini, sekurang-kurangnya, dia sampai 100%. Sekurang-kurangnya. Kalau buat fahamkan benda ni. Jadi, kalau anda jangka untuk indeks ke atas, bukan itu je. Semua sama. Bila anda buat benda ni kan, anda akan impress dengan diri sendiri kan. Ish. Itu saya lah. Bila saya jumpa benda ni tahun 2009, saya impress dengan diri sendiri je. Impress dengan diri sendiri lah. Tunggu set up, itu je. Ini Germany 30. Okay, benda sama. Letak hari bulan lagi tu. Ni dua kali letak hari bulan. Kenapa dia? Dua kali letak hari bulan. Bukan sekali, dua kali. Kita tahu yang atas ni tak lengkap lagi atas ni. Ini lama dah buat benda ni. Bila buat benda ni? Buka cat dia balik. Tak sampai lagi atas ni. Selagi dia tak sampai, kita cari untuk long. Nampak? Maksudnya, movement ini tak lengkap lagi. Okey. Boleh? Okey, jadi kita tahu untuk indeks, untuk indices, kita tahu movement dia tak lengkap lagi. Kita ada apa? Kita ada incomplete sequence. Sequence dia bermula 03, 20, 20. Jangan. Itu penyakit tu. Dia jadi nak masuk. Aku dah tahu dia nak naik ke atas. Kalau market tu bergerak macam tu satu je, senang hidup kita. Dia macam ni. Jangan Aisyah. Tunggu set up. Jadi anda tunggulah di time frame kecil. Ada incomplete sequence. Anda tahu yang besar tak lengkap. Anda masuk. Sebab itu saya duk kata jangan short index. Faham tak? Faham tak kenapa saya duk ulang. Jangan short index. Ada set up. Trade yen pair. Jangan short index. Dia ada incomplete sequence ke atas. Betul-betul tala diri masuk. Nak tengok apa yang saya masukkan? Kalau nak tahu, sebelum saya cerita pasal market dynamic, saya bercerita pasal benda ini dekat satu grup ni lah. Okey. Dan saya kena bank teruk. Saya tak peduli orang nak bank saya ke tak bank saya. Saya just nyatakan apa yang saya nampak pada waktu itu. Ini adalah dekat weekly chart. Kalau anda apply yang sama dekat weekly chart ni, okey, yang daripada weekly chart ni, kita ambil lah ni daripada kosong. Okey, ini high, kita ambil low kat sini. Tak kisah anda ambil high ke, low ke, kat mana, kat sini. Okey, kita ambil lah. Itu adalah kosong. Mana kosong dia? Ini kita ambil kosong. Okey. Apa yang anda nampak pada semasa COVID-19? Sebab tu saya duk kata beli indeks, jangan sell indeks. Apa yang anda nampak kawasan ini? Dia melangkaui 1618 tak? Kalau anda tengok Dow Jones lagi best. Kalau anda ambil keseluruhan struktur, ini kita ada extension. Sebab itu saya duk kata kawasan ni turun masa COVID-19, cari set up buy. Dia extend 168 struktur besar, wave 3, wave 1 pun dah besar. Apa tu? Apa benda tu? Silap, apa benda tu? Faham? Sebab itu saya duk kata, masa ni Pian, Rosli, masa ni kan berlaku, kalau ada 3 wave nampak turun tu, dia memang satu dunia. CNN, Bloomberg, market hancur. Kalau kat The Edge baca, habis pasaran dunia, kiamat dah. Tak ada. Saya nak cari long. Saya duk nak cari long. Masalahnya macam mana nak cari long, tak nampak.
Ingat tak waktu ni saya duk kata, cari long. Macam mana nak cari long? Tak dapat nak cari long. Sebab dia lepas 1.18. Faham? Kalau anda ambil fibo dia daripada bawah sekali, kita ambil tu kepada ni. Ni daripada kosong. Mana kosong? Daripada kosong. Kosong. Okey. Dan kita ambil high tu. Dia cantik je 236,382. Geram dia. Cuma tak ada set up. Tak ada. Set up dia tak ada. Ingat tak? Siapa ada yang ikut kita punya sesi pada waktu COVID pada bulan 3 kan, tahun lepas. Saya duk cari nak long macam mana? Goal kita nak long goal, tak dapat nak long, tak ada set up. Alih-alih dia pergi. Alih-alih dia pergi kan. Kena bye-bye. Ni tahun lepas punya cerita ni. Try tengok benda yang sama dekat Dow Jones. Tengok benda-benda ni. Dow Jones, benda yang sama, anda ambil dia punya structure tu dan kepada tempat yang sama. Okey, dia dalam ngam-ngam 1618. Geram dia. Ngam-ngam 1618. Lepas tu jatuh. Kenapa benda ni berlaku? COVID-19. Permulaan perkenalan dengan Zul masa minyak forecast jatuh below 1. Itu kita tak, yang itu pertama sejarah dunia tu, Pian. Tak pernah berlaku minyak bawah kosong. Itu futures lah. Dengan saya kena. Kira kan habis-habis paling buruk pun sampai kosong lah kan. Takkan dia bawah kosong pergi garu kepala. Tak boleh buat apa. Cantik kira kan ni pergi daripada kosong ni, tak mungkin dia pergi kosong. Kita kira lah. Jadi margin kita untuk sampai kosong. Sekali dia pergi bawah kosong, siapa tahu. Tak boleh buat apa. Lepas tu kita cari untuk long. Minyak, saya beli saham, saya beli ETF. Ingat XLE kan? Saya duk cerita XLE. Nampak? Saya duk pegang XLE. Bukannya trade minyak tu. Macam copper. Faham? Yang itu anda pegang lama. Sebab minyak punya kontrak adalah, kalau akan XM ni, kita adalah kepada futures. Boleh, benda-benda ni nampak? Ni apa yang anda semua dah belajar. Semua anda dah tengok benda-benda ni. Jadi kita establish bahawa indeks ada incomplete sequence. Cumanya movement sejak daripada ini ke semua indeks ada divergence. Ke semua indeks ada divergence. Ke semua ada higher high, semuanya ada divergence. Jadi kita sedang jangkakan bahawa sini boleh jadi 3, sini boleh jadi 4, dan kita sedang habiskan wave 5 untuk start buat correction yang besar. The thing is, selagi dia tak sampai 1, kita akan jangka 1 ni ke atas sikit. Yep. Iaitu dalam box sana, dalam box 100% tu. Macam mana apa ni? Okey, yang ni Anda akan jangka 1 ni kat sini. 5 ni sampai sini. Faham? Selagi dia tak sampai, kita cari peluang. Selagi dia tak sampai, kita cari peluang. Memahami bahawa kita berada di hujung dia punya kenaikan. XOM. XOM ingat tak saya kata apa? Dia akan sideway lama. Dia akan sideway lama. XOM. Tapi pegang ke? Yang itu untuk pegang lama, Pian. Yang itu untuk pegang lama. Untunglah kalau pegang waktu tu. Memang betul-betul bawah. Pegang jangan ni. Okey. Faham tak? Mengetahui bahawa kita kat hujung trend. Memahami kita kat hujung trend. Tapi ini daily. Berapa ramai yang trading kat daily? Anda
trade dekat kalau ramainya H1, H4, M5, M15, M30. Jadi indeks ni masih ke atas. Kita tahu bahawa indeks ni ada divergence. Ini wave apa? Kalau indeks ada divergence, kita sedang mula mungkin melihat 3434. Faham? 345, 345 bukan wave 3. Anda sedang habiskan. Dia boleh ini wave 3, tapi ini adalah 45 dalam dia. Sebab divergence ni H4 pun divergence. H1 pun divergent. Nampak? Semua divergent. Jadi anda sedang melihat kepada hujung wave 3 ataupun dia bukan wave 3 lagi. Dia nak habis dah wave 3. Kalau ada wave 3 dia nak habis dah. Faham? Tapi kita tak lekap lagi. Kalau ini 1618, 4 ni kita dah masuk. Dia tak sampai. Tapi kita ada incomplete sequence ke atas. Okey. Jadi kita establish ya, untuk indeks tadi adalah kat atas, pergi ke atas. Kita berada dalam kawasan sini. Kita berada dalam, sama ada kita kat sini ataupun kita dah kat sini. Either one. Either one ya. Nampak untuk indeks? Jadi kalau anda jangkakan indeks dah habis dia punya dynamic, dia bukan wave 3, bukan ada momentum, dia sedang nak habiskan wave 5. Apa dinamik yang banyak berlaku dalam wave 5 dan wave 1 bila indeks sedang buat wave 1 ataupun, sekali lagi ya, apa dinamik yang menguasai pasaran bila indeks buat wave 1 dan wave 5? Apa dinamik? Ingat, kita ada indeks, kita ada yen. Ya? Dan yang ketiga kita ada US dollar. Ini indeks, ini yen dan ini US dollar. Okey. Yen dynamic adalah apabila yen menguasai pasaran. Okey. Jadi yen menguasai pasaran apabila yen menguasai pasaran, indeks jatuh. Itu adalah wave 2, wave 4 ataupun yang lebih besar ni. Itu yen dynamic. Itu yen dynamic. US dollar dynamic adalah dalam wave 5 dan wave 1. Itu fixed dynamic. US dollar dynamic berlaku dalam fixed dynamic. Nampak? Dollar. Dollar. Apa benda tu kali? Nampak? The whole thing fits kan? The whole thing macam glove. Sebab itu bila kita tahu bahawa indeks ni adalah ke atas macam ni, tetapi dia sedang melengkapkan 45, at that time kalau kita lihat kepada dolar, tengok mana dolar? Ni dolar. Pada masa yang sama, tarikh yang sama, Mac ya, 2020, kita nampak the whole thing, this whole move dah start time frame yang sama daily ya. Daripada March yang ada divergence kat sini, dekat sini dah mula melakukan benda lain. Lower low ni kita dah ada divergence. Dah ada divergence. Then kita katakan ini sedang buat this correction. Nasib boleh masuk. Hai, aku salju. Keluar masuk. Sudah jam nak kena refresh. Alamak. Bagi tahu Zatul. Faham? Sebab itu kita katakan dolar. Ingat, saya pada hujung ni, saya dok kata ini adalah either 3, 4. The moment dia break atas ini, kita dah confirmkan ini 5. Tak dapat dia jadi 3, 4, 5. Kita jadikan dia sebagai 5 habis kat sini.
kita sedang retrace this structure. Maksudnya kita punya next resistance adalah ini. Kalau daily. Ini resistance kita. Bagi siapa yang guna support resistance, anda tak faham benda-benda lain. Kalau anda trade cuma guna support resistance kan, nampak tak bagaimana guna support resistance bersama dengan RSI? Saya ambil idea ni daripada Fibonacci, daripada support resistance dan daripada RSI. Faham tak? The moment RSI buat benda gila, anda tahu sini support. Faham? B2 Gold, apa tu? BTG, company. Saya tak tahu. Saya cuma masuk company yang saya kenal kali, Wimon. Company yang saya kenal. At least kita baca dia punya sejarah sikit. Dan baru buat technical dia. Kalau company tu saya tak kenal, saya tak tahu. Faham? So kita katakan bahawa dolar ni start membuat correction against. Jadi kita tahu there will be some sort of, kalau kita katakan ini 3 wave, dia tak dapat, ingat wave 2. Sama. Wave 2 ni 38.2. Faham? Wave 2 38.2. At least kalau kita nak jangka dia. Okey, jadi kita establish dekat sini daripada March yang sama, yang kita, anda tak payah pun nak tahu sangat pasal elite wave, tapi anda tahu sini 5 wave. Itu je. Berdasarkan RSI ni je. Lepas tu kalau nak lukis, lukislah macam-macam boleh. Sini boleh jadi 1, sini 1, sini 2 flat, ini 3, ini 4, ini 5. Anda nak jadikan, anda tak tahu lukis, ini 1, ini 2 pun boleh. Tapi 3 dia jadi pendek, jadi tak dapat. Jadi 1 kena macam ni. Faham? Anda lukislah. Elite wave tak ada apa-apa. Elite wave cuma apa jangkaan anda kepada structure, momentum, time. Tengok, time dia sama tadi. March 2020. Aisyah, dah nampak kan benda ni Aisyah? Bila anda buat yang semalam tu, anda ambil. Buat dolar, anda ambil dolar-dolar pair. Anda buat yang sama. Yes, bukan. Bila indeks dekat US dollar dynamic adalah bila dolar indeks dalam wave 3. Dalam wave 3. Ni I'm talking about yang kecil. Yang kecil. So they will, maksud dynamic ni dia ada motif, ada 1618. Jadi dalam yang kecil ni they will be, ingat yang indeks ni tadi, yang indeks ni we are talking about wave 5 yang hujung. We are talking about lower fractal deal. Bila ada satukan semua ni kan, ada pergi kecil. We are talking about lower fractal. Di lower fractal anda akan dapati dollar dynamic. Di daily, dollar tu cuma correction. Tapi H1, H4, yang correction yang ini, yang 45 ni adalah dalam lower fractal. H1, daily ni ke atas. Anda tak dapat kata ni jatuh ni bang. Macam mana mata kita tengok ini jatuh? Ini ke atas. Kan? Bang, ini jatuh. Kalau ke atas tu naik, bukan jatuh. Kalau jatuh, dia macam ni. Boleh jadi, kalau nak buat, macam mana kita nak jadikan S&P 500 jatuh? Senang. Kita buat dia jatuh lah. Ni jatuh. Siapa kata saham ni? Saham tengah jatuh. Rupanya chart dia terbalik. Invert rupanya. Boleh? Siapa kata tak boleh naik? Tak boleh jatuh? Boleh? Boleh short. Invert dia. Okey. Jadi kita ada S&P 500 yang ke atas. Jadi kita tahu bahawa dolar ni tadi sedang buat kampung yang baru. Okey.
Apa cerita dolar di time frame yang lagi besar? Try tengok benda ni ya. Setuju saya katakan bahawa kita sedang betulkan struktur ini? Faham dah kenapa? Kita akan betulkan struktur ini ya. Sebab nampak momentum dia tadi kan? Keturun. Dia invert, dia senang. Okey. Adakah movement ini boleh tak dia naik atas? Simple. Anda zoom out sikit, ada nampak tak apa yang ada kat sebelah ni? Ini 5 wave. Sini tak break, tapi nampak ini 5 wave. Jadi apa yang anda buat? Tarik Fibo. 1, 2. Jadi selagi dia tak sampai 1 kat sini, jadi kalau ini 5 wave, nampak 1 kat sini dekat sangat. Kalau ini jatuh daripada sini, dolar memang habis. Faham? Ini 5 wave kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anda ambil Fibo dia, kita ada satu lagi income. Sebab itu kita masih negatif dolar. Sebab itu negatif dolar. Selepas dia sampai equivalent kawasan ni, we will try to untuk short balik US dollar kepada box sini. Benda tu je ulang. Time frame besar, ada pergi time frame kecil, haluskan dia, itu je. Ada alien wave? Tak ada. Dia cuma konsep dalam alien wave. Tapi anda boleh buat benda ni kalau anda faham alien wave. Faham? Tak payah lukis. Sementara tu anda carilah equal leg. Kalau anda tak kata ini ke bawah, anda carilah equal leg ke bawah. Jangan pergi long dia. Sebab anda tahu yang ke atas ni cuma correction. Kecuali anda trade dekat 5 minit lah. Kalau anda trade dekat 1 hour H4, anda tunggu dia naik ke atas, anda nak short. Short dollar. Maksud, faham tak? Short dollar. Pada waktu itu. Boleh? Bukan hanya dolar index. Kita ambil dolar pair, semua sama cerita lah. Sama je. Anda ambil apa? Sama je cerita dia. Apa ni? Euro USD of course sama lah. Kita ambil pelik sikit lah. USD Singapore dollar. Anda tahu saya tengok benda-benda macam ni kan. Ya, kita ambil lah. US dollar, Singapore dollar. Mana cat dia sesat ke mana ni? Okey, March 2020. Nampak? Ni March. Okey. Dan kita nampak RSI dia break buat luar alam. Ini 1. Ini 5 wave. Kita sedang buat wave 2. Sama je cerita dia. Nampak? Mana dah susah lukis? Ada lukis lah lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 dalam ni. Pergi time frame kecil. Anda dah tahu ini 1, ini 2. Jadi anda jangka kalau 2 kita akan jangka 38.2. Kan? Ini W, X dan Y. Kan? Ini 3 wave. W, X dan Y. Betul? Jadi anda akan jangka kat kawasan sebelah sini akan buat macam ni. Boleh? W, X dan Y. Ini W, X dan Y. Kalau nak lukis head wave. Kalau tak nak lukis head wave, anda akan tunggu dia bila dia buat macam ni. Breakout bawah ni, 1, 2, 3 untuk short. Tak payah belah kiri. Dah kita tengok dolar index tadi sekali. Tengok sebelah kiri dia. Sama. Ini buat higher high. Yang ini ada buat higher high. Kenapa kita tak kata dia naik balik Singapore dollar ni? Sebab yang lain-lain. Sebab yang lain-lain. Dan ini nampak 5 wave. Ini 5 wave. Tapi the thing is kat sini adalah higher high. Jadi kita tak dapat nak ambil Fibo kat sini. Tak dapat. Kalau anda ambil, dia dah sampai. Tak sampai juga. Ambil yang lain. Semua sama je. Anda ambil USD MYR. Dapat. Sama. Benda sama. Jadi anda akan tunggu. Kalau nak withdraw, ringgit ni teruk betul lah. Anda tunggu kat sini.
Kalau nak withdraw, tunggu berapa hari lagi. Tunggu dolar kuat. Boleh? Ini boleh tarik Fibo. Kalau nak withdraw, tunggu ni. 1, 2. Nanti kalau withdraw dapat sikit. Waktu ni nanti withdraw dapat sikit. Dia 3.75. Boleh, benda sama je. Jadi ringgit teruk sikit. Lockdown lama sikit. Bertambahlah. Galih minta cocok. Saya 18 bulan. Duit kampung saya lagi teruk. Aish. Tak. Mana ada Galih? USD IDR. Mana ada? Rupiah kuat kot. Rupiah kuat kot. Rupiah kuat. Ni totally daripada March. Yes, sebelum ni dia kuat tau. Tapi kalau dia jatuh daripada tu, rupiah will be, I tell you, 3 negara. China, India, Indonesia. 3 negara dengan the biggest population dalam dunia. This is projection untuk rupiah. Jauh. Kuat lagi. Jauh. Dia punya pullback ni sikit je. Ni. Kalau ini 2. Ini low. Ni. Ni adalah untuk rupiah. Ini dia. Jauh kuat. Rupiah ni kuat. Rupiah, saya tengok rupiah ni kuat. Berbanding dengan mata wang lain. Mula-mula yes, teruk. Tapi rupiah will be very, very strong. Saya esok dos kedua. Penadol, jangan lupa. Nampak? Jadi kita establish untuk US dollar ni, US dollar, kita sedang buat ni, and then sedang buat benda ni. Kita macam ni dah. Untuk target equal leg yang ini pula. Okay? So, US dollar untuk jangka pendek ni, dia masih ke atas. Tapi retracement. Ingat, salah satu kena sideways. Pada waktu ini, semua market tengah sideways. Ini tengah correction. Ini tengah nak habiskan 45, tak ada momentum. Yen pun sama. Masa tu lah 3711 tak perform. Faham tak? Kalau kita dalam wave 2, 3, dia champion. Masuk kena ngam, 1 pip naik. Waktu dia masa macam ni, waktu tu dia tak champion. Rupiah serius. Rupiah Indonesia, the moment Jakarta tak jadi ibu negara, saya lihat Indonesia akan pergi ni, sebab duk banjir je mana tahan. Nak pergi Tanah Abang duk banjir je kali. Okey. Faham apa yang kita tengok untuk US dollar? Semua, anda buat dah semua dollar pair, semua sama. Kita lihat kepada yen pair pula. Nampak cara analisa dia dah, Aisyah? Kan? Semua sama je. Apa lagi? Anda isilah. Lepas tu kalau anda nampak 5, anda lukislah 5 wave. Cari. Jangan langgar hukum dia. Wave 3, dalam wave 3, wave 1 dan wave 4 tak boleh overlap. Buat benda tu je. Lukislah macam tu. Lepas tu apa lagi? Yen pair kita ambil apa? AUD JPY. AUD JPY. Yen pair. Inilah untuk yen pair. March 2020. Dos kedua kau rasa desu. Okey. Sebelum pakai penadol 3 kali sebelum. Okey. Okey, ini untuk yen pair. Tengok. Benda sama, letak indikator. Ini dah tahu kan? Ini anda semua dah auto kan? Ini semua anda dah tahu. Apa? Tentu pula. Ini semua dah tahu
Tak payah saya ulang-ulang semua cat lah. Penat. Tarik benda tu. Okey. 1, 2. Boleh? Tak lengkap lagi. Nampak? AUD JPY. Ambil lah apa. Even USD JPY. USD JPY. Even USD JPY. Kita dah tukar kita punya chart kan. Bahawa kita sedang incomplete yang atas ini. 1, 2. Ini pun ada incomplete ke atas yang ini. Sampai 3. Seminit lagi. Astaghfirullahalazim. Okey, cepat-cepat sikit Boleh? Jadi yen sebagai single currency, yen adalah ke bawah. 2 ni sideway. Yen adalah ke bawah. Ini secara besarnya masih ada incomplete sequence ke atas. Yen adalah ada incomplete sequence ke bawah. Maksudnya yen peg ke atas lah. Yen ke bawah. Dolar sideway. Nampak? Correction sideway. Correction to sideway. Tapi di time frame kecil, kita tahu ini ada correction. Ini dalam 45, indeks ke atas. Yen akan sideway, dolar akan ke atas. Sebab kita dalam dollar dynamic. Di mana US dollar JPY ke atas. Jadi yen adalah sideway ke bawah pada waktu ini. Boleh? Nampak macam mana kita lihat market. Lepas tu ada turun lah kecil. Pergi time frame kecil. Anda cuba tengok kat sini ya. Ini tadi daily. Lepas tu turun lah dekat H4. Turun dekat H1. Turun dekat M5. Kalau dapat nak tengok semua ni dekat M5. Boleh. Tapi meriah lah dia. Boleh. Saya paling kecil sampai buat H1. Itu yang saya tunjuk chart kepada anda. Itu je cara saya lukis red wave. Kalau anda nak tahu macam mana lukis red wave, macam ni lah. Saya tengok kat mana yang dia sama bergerak, iaitu structure. Kata kunci dia, mana Anip ni? Anip makan keripap. Structure, momentum, dan faktor time. Jadi faktor time tadi untuk kita pilih apa? Apa yang leading? Apa yang lagging? Apa yang sama cerita? Iaitu kepada time. Nampak dah? Lepas tu ada lukis highlight wave dia. Bukannya main lukis, buka terus lukis highlight wave. Tak, anda buat structure ni dulu, tarik Fibo. Lepas tu anda masukkanlah highlight wave. Ini buka chart terus lukis highlight wave. Itu mengarut. Mengarut dia. Dia akan satu cerita. Anda buka lah chart-chart. Aisyah buat semua untuk indeks dah buat kan? Buat untuk yen, buat untuk dolar. Anda akan nampak benda ni. Lepas tu kaitkan cerita pasal market dynamic. Lepas tu lukis. Lepas tu lukis kita tahu daripada March tadi ada turning point yang besar. Boleh? Okey? Saya harap semua ni buka mata anda. Bagi mereka yang baru ikut akan pening kepala. Tapi bagi mereka yang dah buat, anda dah ikut, ini semua saya harap membantu anda lebih faham lagi apa itu market dynamic, bagaimana kita melihat kepada trend dalam market, konsep dia incomplete sequence, momentum sequence, Fibonacci. Itu sahaja. Boleh? Kita jam berapa tadi? Tak apa. Pukul 8 nanti kita ada lagi. Kita dengar pula pasal market analysis malam nanti. Memang kita hari-hari curi masa Zatul. Kesian Zatul. Okey, baca-baca nota ni yang dalam-dalam dia semua dalam ni lah. Everything ada dalam ni yang ini anda cuma tahu je. Kalau anda dah faham yang konsep besar tadi, yang kecil-kecil ni cuma anda lanjutkan dia. Bila lukis cat anda akan nampak. Okey, jumpa lagi insya-Allah pada jam 8 nanti. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.